Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Okey, untuk kali ni saya akan review Counterbit. Sebab sahabat daripada geng Borak Saham Support Group ada masuk Counterbit. So sambil kita review counter ni, kita akan belajar tentang oversold dan overbought. Sebab ada sahabat kita juga tanya tentang oversold dan overbought. Alright. So ini sekarang yang kita tengok berlambat-lambat kat depan mata saya sekarang ni Okey, mata anda semua juga adalah indikator GBS. Okey. Ini indikator GBS Plus, ini indikator GBS touch RSI CS juga ada candlestick siwi. Okey, ni GBS RSI bull and bear. Okey, sebab ada bull, ada dia punya kita boleh dapat detect kalau ada bull dia akan buat kenaikan, kalau ada bear dia nak buat penurunan. Okey, so GBS SMI ni saya nak tengok kolam. Ini saya panggil kolam itik, ini saya panggil volcano. Okey, Stoch adalah yang basic Ini boleh dapatkan di library yang free punya. Yang ni yang berbayar yang RM100 saya ada jual bersama dengan screener. Okey, semua ada 14 sebenarnya. Ada 14 dan screener ada 4 dan banyak lagi sebenarnya boleh cari dekat library secret group siapa yang bayar kita bagi untuk access video-video saham, nota-nota saham, ada meeting semua dekat situ lah. Boleh cari kat sana. Alright, so kita terus straight to pembelajaran kita kali ini. Okay, saya buka banyak-banyak ni sebab saya nak tunjuk oversold dan overbought tu lah. Kita boleh tengok yang ni boleh, kita boleh tengok yang ni, kita boleh tengok yang ni, kita boleh tengok yang basic. Siapa tak beli, tengok je yang Stoch biasa. Alright. So, oversold dan overbought macam ni. Kita pergi satu-satu. Ini adalah Stoch. Alright. Ini adalah RSI. Yang warna putih dan juga candle-candle ni dia mewakili candle di atas macam high candle ISP. Lebih kurang lah Okey. Maksudnya dia bagi average. Kalau dia naik dia average kan warna hijau. Kalau dia menurun dia average kan warna merah. Dia secara purata, dia pukul rata. Gitu. Alright, so yang ni tak berapa lah kita nak sentuh pasal oversold dan overbought. Alright. Bila dia di atas adalah overbought. Okay, kawasan area sini 90, 80 ke atas ni adalah, kita tengok dia start macam 85 ke atas ni dia dah start betul-betul nak sampai overbought. Overbought tu terlebih beli. Contoh bila orang tengok harga naik, saham tu naik macam ni, orang kejar kejar sampai satu tahap orang beli, dia akan jadi terlebih belian. Okey, kita tanda ni terlebih belian dekat sini. Alright. So kita buka balik, terlebih belian dekat sini. Dia dah sampai top lah. Top. Dia dah sampai satu tahap yang dah sangat-sangat tinggi dah. Semua orang dah beli sampai satu tahap, orang nak take profit. Kalau dia beli pada bawah ni sampai ke atas tu, dah berapa persen kan? Contoh kita tunjuk. Buka yang ni dulu. Kita ambil ni. Ni. Kata dia masuk dekat buy ni kan. Buy sampai yang tempat overbought ni. Sampai ada ni, nampak tak ada candle kat atas tu. Anak panah candle pula. Arrow. Ini arrow down. Nampak turun lah kan. So kita pencabut. So dia dah sampai naik sampai ke 100 kata 150 pun orang dah start jual lah 100% pun rasanya 100% orang dah start jual lah. Walaupun ada yang beli. Orang yang beli tu orang yang kejar harga. Orang yang dah masuk di bawah dah sampai 100% dia dah start nak jual kan. Jerun-jerun dah start nak jual. Sampai ke atas 150. Dia memang jual-jual jerun seorang jual. Jerun tak beli kan berjuta-juta dia beli kan. Dia tak beli macam orang biasa ni. Okay, dia beli banyak. 1,000, 2,000, 3,000 lot. Banyak lah beribu-ribu lot sehari dia top up beli kan. Okay, once dah sampai lah dia punya keinginan dia sampai 160% dia start jual. 1 jerun, 2 jerun, 3 jerun jual. Jadilah harga drop. Okay, yang atas dekat atas ni dah jadi overbought. Overbought tu terlebih beli. Orang dah beli terlampau banyak, orang nak take profit. Okay, orang nak ambil lah dia punya keuntungan. Dia pun jual. Lepas dia jual. Akan jadi terlebih jualan. Akan jadi oversold. Itu yang dipanggil overbought
terlebih beli, oversold terlebih jual. Sampai satu tahap terlebih jual, harga akan naik semula. Orang akan beli balik untuk push harga naik. Okey. Ni kan, dah sampai 160%, orang tu petik profit lah. Orang tu jerung lah kebanyakan. Orang biasa saya tak rasa rajin nak tunggu sampai atas ni. Jarang-jarang sekali. Selalunya retailer ni dia tak penyabar lah sifat dia. Dia nak cepat untung. Dia tahu nak cepat untung sebab tu dia rugi cepat. Dia cepat untung, cepat rugi lah macam tu lah. Orang yang jerung ni dia bersabar, dia tunggu bertahun-tahun dan ni kutip sikit-sikit berbulan-bulan. Lepas tu naik pun dia tak kisahlah, dah tunggu berapa bulan naik. Janji dah sampai dia punya tahap, dia punya target 160%, okey dia jual kau-kau. Dia tunggu bertahun tak apa, dia tunggu berbulan, bertahun tak ada masalah. Dia nak tunggu naik sampai 160 target dia. Dia tunggu setahun dua pun dia tak kisah. Itu adalah sifat penyabar jerung-jerung. Tak sama dengan retailer-retailer nak hari ni masuk esok terus jadi jutawan. Okey. So kita tahu oversold dan overbought tu kenapa berlaku. Orang terlebih beli, orang nak jual, nak ambil profit, nak ambil keuntungan. Dah sampai orang jual satu tahap. Dah terlampau jadi murah, semua pakat nak beli pula. Itu jadi oversold, terlebih jualan. Alright, itu kita faham daripada atas ni. Okay. So kita nak tengok kat indikator, kita tengok kat stosh. Kalau stosh kat sini dia ada stosh, dia ada RSI, senang. RSI, kalau nak yang selamat, atas 50. Dia start dekat 30 tu, katalah dia turun Okay. Dia senang nak detect kalau kita memang ikut satu counter saja. Contoh, counter kajian kita ada 3 saja dalam bulan tu. Big, Green, YB tu. Apa Penta, contoh 3 counter dalam sebulan tu, 3 counter tu je kita tengok. So kita tengok dia daripada dia naik 90, katalah RSI dia sampai 90 ke 80 kan, dia dah sampai overbought, dah sampai terlebih-lebih beli dah. Okey, katalah stosh RSI dia sampai 85, RSI dia pun dalam 80 je tu kan. So kita tengok dia turun tiap-tiap hari, kita tengok seminggu dua, daripada 80 dia turun 60, dia turun sampai 50 sekarang dah 49. Okey. So, kita tahu dia akan turun. Katalah dia turun sampailah tinggal RSI 30. Stosh pun dah jadi 10. Of course lah kita tahu bila dia dah naik 30 RSI naik ke 49 tu, kita tahu dia dah naik. Tapi orang yang baru saja tengok counter ni, tak pernah view pun big. Jangan nak kata-kata beli kat RSI 49 sebab kita tak tahu dia sebenarnya momentum sedang naik ke momentum tengah turun ni. Kalau nak selamat, selalunya yang bagus adalah RSI atas 50. Dia start ada momentum. Yang bawah-bawah ni belum kuat. Kecuali kita meneliti counter tu daripada awal. Kita memang beli dekat bawah. Buy on dip. Bersama-sama dengan stosh RSI. Bersama-sama support. Kita tengok strong support secara manually draw. Okey, macam tu boleh nak masuk dekat RSI berapa pun. Tapi yang tak ada langsung asas saham. Tak ada langsung buat lukisan. Tak ada tengok lain-lain indikator, stosh tak tengok apa mengharapkan RSI, no. Jangan masuklah. RSI yang kecil-kecil 30-40 apa benda tu. Sebab tak tahu counter tu dalam trend tak apa, tak tahu RSI. RSI saja. Oh, RSI nampak bawah 50. Okey tu oversold. Asal oversold nak beli. No. Okey. So kalau kita tengok kat sini, inilah oversold kan. Dekat bawah oversold. Terlebih jual. Orang jual turun kat bawah ni oversold. Yang atas adalah overbought, terlebih beli. Dah habis. Orang pun nak jual. Okey, kat sini kalau area 80 tu kita kena ambil langkah berjaga-jaga dengan pasang trailing stop. Okey, kita pasang trailing stop tu boleh tengok dekat video dekat YouTube ada. Dia tak apa tanya Remizer kan? Remizer kan dia ambil duit kita. Wah. Apa salahnya kita tanya dia? Macam mana nak pasang trailing stop? Okey, pasang trailing stop tu kita follow harga. Ubah harga harga naik kita pun ubah trailing stop. Okey, once dia drop kena harga kita automatic jual. Tak adalah kita hilang rugi sebab kita ikut harga tu. Tak adalah kita loss sebab harga kita tak queue dekat bahagian support bahagian harga bawah dia lah. Macam kita beli harga, contoh kita beli harga 60 sen dekat sini contoh dekat ada 70% RSI. Lepas tu kita pun follow harga dia naik 80 sen. Lepas tu kita letak
75 sen kita punya trailing stop. Dia naik sampai RM1, kita letak 95 sen sebagai support kita. Once dia campak kita, dia turun 98, sebab tu kena kat kita 95. Terjual dalam keadaan untung. Okey, itu tak apalah kalau kita nak follow macam tu. Kalau tak, sampai dekat area 80, 90 terjual je lah. Gitu. Take profit sajalah. Kita masuk masa dia dekat 50, 60 RSI. Okey. Macam ni di atas pink. Kalau stop RSI, dia dah cross up. Atas color pink, dia ada momentum. RSI pun atas 60 contoh. Bila dah sampai zone sini, jual je. Itu yang paling kita tak nak take. Maksudnya, kita malas nak check, malas nak trailing stop, malas nak pasang apa-apa. Kita tahu dapat profit, kita nak ambil. So, macam tu je lah. Dia cross up atas ni, ada strong momentum. Kalau atas pink line tengah atas ni lah. Atas 50, RSI atas 50, stop RSI atas 50. Keadaan cross up yang cantik je. Okey, kita mendongak ke atas, kita pun masuk sampai satu tahap. Dah tinggi sangat dah 80 sampai kita keluar. Boleh je macam tu. Sampai ke area overbought ni overbought ke area atas ni agak-agak dalam 80 stop RSI. Tapi kalau RSI ni dah sampai 75 macam tu dah kena berhati-hati. Stop RSI sampai 80 pun boleh okey lagi, boleh ride lagi. Sebab sampai dia menunduk macam tu sebenarnya baru kita takut lah. Sebab ada sampai 100 pun dia still boleh lagi. Kita kena tengok dekat volume sama. Okey, RSI tak tau. RSI kalau momentum dia dah sampai 90 macam tu, memang dah danger sangat lah. Dah betul-betul kena jual. Stop RSI tu selalu je dia berehat dekat atas ni. Dia berehat. Sampai 85 pun tak kerti-kerti lagi nak jual. Dia lain sikit. Cumanya stop RSI tu obviously kita boleh nampak kat sini dah pasal overbought. Dah terlebih beli dah. Kalau dah sampai 80 ke atas tu dah terlebih beli. Kalau dia dah turun-turun bawah 20, dia dah oversold. Okey. Dia turun bawah 20. Okey, dia turun bawah 20 tu oversold. Kita boleh masuk terus ke? Okey, kita nak beli belian lantai. Okey, nampak dia turun sampai 1. Ini dia turun sampai 1. Kita ingatkan dia turun 20, dia dah ni. Tak. Sebab tu tak selamat. Kita jangan masuk sebab dia oversold. Oversold bukan senang-senang kita nak beli masa dekat bawah ni. Nanti kita berenang dengan jerung sambil turun ke bawah dia makan kita. Kita berenang yang berdarah. Sebab katalah kita masuk, kita ingatkan dia dah 20 ke bawah ni oversold. Dah terlebih jualan, kita pun nak masuk lah nak beli nak beli harga diskaun. Sekali daripada 20 dia turun sampai 1%. Wow, kita dah rugi banyak. Sebab itulah bila dia turun area 20, okey betul oversold. Tunggu dia cross up balik. Biru, cross up atas merah, atas 20 balik, baru masuk. Okey, atas 20. Boleh beli bawah ni? Boleh, tapi kadang-kadang dia boleh lipat lagi kat bawah ni. Dia dindong. Saya tak sure kan Kalau saya, better beli kat sini lah. Kat sini. Kalau kita nak beli kat oversold kata dia dah turun bawah 20, tunggu dia cross up biru atas merah, atas 20 balik. Kat sini. Okey, dia turun bawah 20. Okey, jangan beli lagi. Dia dah cross up biru atas merah. Ada orang turun ambil kat sini. Tapi macam mana kalau dia tak betul-betul naik? Okey, nak selamat tunggu atas 20. Okey, atas 20 beli. Mana dia? Hilang pula. Okey. Contoh Okey, so kita tengok kat atas. Apa jadi area tu? Okay. Alright, kat sini kalau kita beli dapatlah beberapa bit. Kat sini kalau kita beli dapatlah beberapa bit. Kat sini kita beli dapatlah beberapa bit. Okey, kata kita masuk tadi dia cross up atas 20. Akan menanglah beberapa bit. Itu cara rempit lah. Kalau macam ni sesuai kita tengok kat time frame kecil. Time frame kecil yang mana ada stop RSI cross up. Yang ni kalau daily untuk menang beberapa bit Yang ini beli esok jual. Hari ini beli more to BTST lah. Dekat bawah 20 tu. Okay. Sebab kalau nak tengok untuk swing, kita kena tengok banyak benda. Bukan setakat dia cross up ke atas. Dekat atas pun dia kena tengok. Dia dah cross up ke biru. Biru pula. Merah atas kuning. Dah buat traffic light. Stop RSI dah cross up. Tapi dekat atas cross up tak? MACD cross up tak?
RSI atas 50 tak? Kalau semua tu mengikut syarat, okey, boleh masuk untuk swing. Kalau tak cukup syarat, beli dan jual lah. Stop, kalau kita masuk hanya berdasarkan stop RSI, jangan tunggu tinggi-tinggi sangat. Sebab dia masih kat bawah, dia boleh dindong lagi. So, boleh masuk, boleh ambil beberapa bit sajalah. Asal untung tu tipi je. Okay, kalau nak masuk untuk swing, kena tengok banyak faktor lain. Dia dah cross up, di atas EMA berapa. Semua tu kena ambil kira. Okay, macam saya selalu cakap lah, RSI atas 50 dah ke? Kalau belum, jangan lagi. Macam tu. Okay, sekali lagi sekarang yang latest sekarang ni, apa jadi dekat counter ni? Dia oversold ke bobak? Cuba teka. Dia oversold ke bobak? Kalau tengok kat atas ni boleh tahu tak dia oversold ke bobak? Okay, katalah tak tahu. Kita delete base semua. Sini nampak ada buy, ada sell, ada buy, ada sell. Apa ni? Dia counter yang keadaan sideways. Memang dia buy sell, buy sell, buy sell sebab memang dia dindong. Okay, pergerakan dia adalah dindong. Pergerakan dia adalah tidak stable. Okay, dia adalah dalam kotak ini saja, ranging. Naik turun ke kotak saja. Okay, orang yang nak betul-betul strong momentum, dia tunggu kotak ni breakout baru dia masuk. Mungkin dah lambat. Kalau nak masuk kat bawah ni, kata nak masuk kat sini, tak ni. Dari bawah lagi nak masuk. Okay, kena faham oversold, kena tengok dengan MACD semua. Lengkap. RSI atas 50. Okay, contoh. Stoch dah atas 20 ke belum Bagi dua-dua kaki naik atas 20. Ni merah masih kat bawah. Bagi dua-dua cross up betul-betul atas 20. Baru masuk. Okay. Lagi, ini kolam tak siap. Kalau RSI, kalau SMI, tunggu ni. Biru atas merah. Kolam dah siap, biru atas merah. Ini kolam tak siap lagi. Okay, bagi kolam siap dulu. Ayam saya dah masuk. Ramai suka komen ayam ni dekat grup saya lah. Ayam suka interframe. Stop RSI. Okay, yang ni stop saya. Stop sahaja. Okay, stop sahaja yang basic dekat free indicator dekat library. Pun boleh tengok benda yang sama. Okay. Ni biru atas merah atas 20. Okay, masuk. Dia dah sampai area mana ni? Ini semua resisten dia ni 80 ni. Dia dah tanda siap dah. Hati-hati. Kalau macam ni, dah biru cross down bawah merah, hati-hatilah. Maksudnya aku nak turun. Biru kena duduk atas merah, bukan dia duduk bawah. Kalau duduk bawah dia nak turun. Kalau dia di atas dia nak naik. Biru kena di atas merah. Alright? Ni overbought. Dekat atas overbought. Kalau macam ni dia dah naik, nampak puncak, nampak gunung. Okay, nampak macam bukit, get ready lah jual. Dah sampai overbought. Ini kalau dia dah buat kawah macam ni, lepas tu dia dah start biru atas merah, bolehlah ready untuk masuk dekat atas 20 lah Kalau tak, bawah tu dia dindong yang teruk. Sekarang ni tak siap lagi kolam. Kolam bagi siap dulu. Kolam siap pun dia naik. Ni kolam tak siap lagi. Kalau ikutkan atas ni yang lain kosong tu, kita macam okey lah sikit. Atas kosong. Ada momentum. Ini dah volcano dah terlampau tinggi. Overbought dah. Ni volcano. Dia gunung volcano. Dia nak turun lah. Kalau kawah-kawah ni, dia oversold. Berenang bersama jerung. Jerung berenang-renang dalam ni. Jerung duk kutik-kutik-kutik. Dia topak. Okay. Kalau yang jerung memang dia topak je sebab dia banyak modal. Kalau kita nak topak, macam ni. Katalah kita nampak stop RSI ni dah cross up. Kata kita nak masuk. Kita masuk sikit dulu. Sebab dia belum sampai 20 lagi. Dua kaki. Kaki dia baru satu yang biru saja. Kita masuk sikit dulu. Lepas tu kat atas pun sebenarnya dalam kotak lagi. Belum betul-betul ni. Bila dia dah breakout atau kotak, kita tambahlah lagi. Itu panggil top up. Okay. Atau apa lagi. Kita tunggu MACD cross up. DBS MACD. Mana DBS MACD pun. Okay.
Oh, MACD dah cross up. Okey, cantik. Satu signal beli. Storage RSI. Okey, biru atas merah tapi belum atas 20. Tunggu di atas 20 sikit. Dah ada signal beli. Yang ni kolam nampak dia nak. Tapi belum siap lagi. Tunggu kolam siap sikit lagi. Okey. Kalau itu nak yang entry yang selamat lah. RSI tunggu atas 50. 49 sikit lagi. Okey. Lepas tu kalau semua dah ada sini positif, masuk je lah. Sebenarnya tak perlu semua pun. Cukup yang ni sebab saya nak cerita oversold overbought. Sebab semua geng-geng ni semua oversold overbought. Yang macam ni naik atas bukit overbought. Kawah oversold. Ni Volcano overbought. Okey, dia turun bawah kawah-kawah ke bawah ni adalah oversold. Yang ni Volcano adalah overbought. Ni yang hijau-hijau ni oversold. Yang berenang-renang dalam kolam tu oversold. Okey. Semua benda ni gen sama oscillator lah. Dia dalam kategori oscillator. Semua benda yang sama lah. Alright. Okay. So apa nak cerita tadi? Saya banyak ganggu ayam lah, motor lah. Okay, itulah saya nak cerita benda-benda lah ni. Kenapa pasang? Kalau ikutkan pasal 1 mungkin boleh pasang GBS Plus saja. 2 pasang GBS Touch RSI ni dengan MACD. Sudah 3 cukup. Lain-lain boleh buang je lah. Okay. Untuk yang free indicator, free trading view kan boleh pasang 3 je. So pasang 3 je lah yang penting. Satu yang ni kena ada lah. Salah satu yang mana-mana satu. GBS Trade Detail ke, GBS Plus ke. GBS Plus kan dah ada semua dah. Pasang yang tu satu. Contoh nak tutup apa pula saya. Ni GBS Plus dah ada dah. Kat sini. Dah ada support resistance semua dah. Kan senang. Okay. Dah ada support. Support RM1.16. Okay. Support yang Fibonacci dekat sini. 1.13 kita bundalkan. Okay. Ni resistance kuat dia yang Fibonacci 50%. Dekat mana RM1? Dalam RM1.30. Okay. Yang ganchat support RM1.16. Resistance RM1.25. Ni 215. Lepas tu resistance 2 RM1.27. Okey, kejap. Lepas tu dekat Fibonacci. Mana saya nak pasang apa tadi? Sekejap Saya nak bagi tahu sebenarnya sebab kalau ikutkan pasang kat sini dah cukup dah. Kita boleh tengok. Katalah nak pasang satu saja indikator. Kena pasang dua lah sekali dengan storage. Dah cukup dah ataupun MACD. Sebab RSI sini dah ada dah. RSI sini dah ada dah. Dah bagi tahu dah 49 untuk ni hari ni daily. 1 week berapa? 1 week 53.25. Okay, kalau kita buat sejam. Dia bagi tahulah sejam berapa? 63 sekarang. 4 hours 58. One day tak cantik lagi. Kalau dah semua atas 50 cantik ya. Masuk lah. Okay, untuk rempit. Okay, untuk 60 minit. Maksudnya kata Isnin tu 60 minit tu dah okey dah. Sejam 2 tu dah okey dah lah habis. Cuma untuk swing tu sikit lagi. Alright. Lepas tu pasang dia ni kan salah satu lah Yang ni senang kita tengok cross up ke cross down. Sini pun dah ada benda yang sama juga. Ada ADX. ADX tu atas 25 momentum kuat. Okay, kalau bawah tu momentum low sikit. RSI atas 50. Sama je. Okay, yang ni dia bagi average. Nampak warna hijau cantik ni maksudnya dia nak naik lah. Okay, biru atas merah. Cross up naik atas. Dalam 1 hour dia naik. Kita tengok maksudnya untuk pagi tu kata sesi pagi mungkin dia naik lah 1 hour punya chart. 50 minit. 50 minit nak agak sampai belum lagi lah. 80 dia dah overbought. Tengok 50 minit sebelum ni dia sampai mana. Dia paling tinggi lagi 80 lah. Ini yang sebelum ni dia tak pergi pun. Dia pergi sampai sini dia dah drop. So kena hati-hati jugalah. Untuk rempit. Jangan sampai dia menunduk Menunduk biru cross merah. Dia turun lah harga retrace sekejap. Sebab overall nampak dia nak naik lah. Cuma yang tak menarik dia dindong.
Dari segi ni kotak yang besar tu kita nampak dia masih dindong. One day tadi nampak. Ini color-color ni boleh tutup dekat MCD. MCD ni punya kerja. Tutup ATR. Ni STR. Dia kembali ke color asal. Ni dia dalam kotak ni. Kalau kita lukis trend line. Kan saya suka buat apa? Saya suka buat channel kan. Ingat tak? Channel uptrend kata uptrend. Tengok kat weekly. Okay. Weekly nampak overall dia uptrend. Okay, pakai yang channel tu. Channel. Okay, nampak macam tu tapi dia main kat tengah ni. Dia main kat tengah ni kita takut dia turun jugalah. So kita buat lagi satu channel. Channel yang dekat Yang ni overall. Okay, nampak macam uptrend. Yang terdekat dengan sini. Okay. So dia masih ada peluang untuk jatuh. Okay, peluang untuk jatuh tu masih ada. Sebab tengok dia punya support kat sini. Okay, kalau kita tak nak guna channel. Nak buat draw macam biasa. Draw macam biasa. Ambil yang trend line biasa. Yang ni hak terdekat Bagi candle kena beberapa. Yang ni at least dia kena dua candle. Hak ni confirm lah 2 candle. Yang ni kena kat sini. Yang bawah ni 1, 2. Okay. Kalau kita tak nak guna wick, katalah kita nak guna body. Nak bagi dia rapat. Tapi saya rasa dia probability nak turun tu ada. Saya lebih suka channel lah. Sebab channel tu dia dah bagi atas bawah, dah senang. Mana channel? Okay. Channel yang besar yang tadi, channel yang terdekat yang ni. Dia masih boleh drop. Kalau dia nak turun boleh je sampai kat ni. Hopefully dia naik jumpa mid BB. Okay. Kita tengok 5 tahun punya. Nak cari strong support. Okay, seterusnya kita boleh cari support Siapa dah tengok video support? Okay, video support. Ambil kotak ni. Okay. Tanda ni area yang dia nak naik tak berjaya. Dia drop. Dia nak naik dia tak berjaya, dia drop. Dekat situ lah kita punya resistance lah. Sekarang dia jadi support lah. Resistance become support. Okay, sentuh kat sini. Ya Allah ya Tuhanku. Okay, yang ni dia sentuh, dia tak berjaya. So resistance dia kuat kat situ, dia drop balik. Ni dia sentuh, touch tak berjaya. Touch tak berjaya. Fail. Yang ni touch naik kejap sampai atas ni. So kita tahu dia sampai atas ni lah sebenarnya. Sampai atas ni. Tapi besar sangat pula kan. Okay. Ini dia touch, dia drop. So area ni area yang kuat lah. Sini pun dia touch, dia drop. Touch, drop. Yang ni dia touch, dia berjaya break 1. Break 2 naik. Nampak tak? Dia berjaya break yang ni. Kotak ni dia dah berjaya break kotak atas, dia naik. Sekarang ni kalau ikut kotak ni, kita zoom dia. Ikut kotak ni, dia boleh drop sampai harga sini area sini RM1.5 ataupun kita boleh kata RM1 terus lah, senang cerita. Okay. RM1.03 Kalau nak equilibrate je mana dia ini kan. Okay, so harga-harga Allah, saya dah tersilap ni. Okay, RM1.315. RM1.315. Macam mana nak baca? RM1.315. 31.5 sen. Macam mana? Okay, tak kisahlah. 315. 1.315. Itu harga dia kena break up. Kalau tak dia dindong dalam kotak ni, dia pergi cari RM1. RM1
Jadi saya tengok RM1.40, RM1.4, RM1.3 macam tu lah. Area sini. So yang saya dah masuk tu nak interpret. Okay, dari segi chart pattern untuk swing, memang nampak round di bottom. Dia boleh pergi jauh. Okay, memang dia boleh pergi jauh, tapi itulah kita nak confirmation. Kita tak nak dia buat turun, buat handle. Kalau round di bottom ni, dia masalah dia. Satu dia buat salsa, tak apalah. Dia buat mangkuk ke, dia buat periuk, tak apa. Kalau dia buat cup and handle, kita masalah. Okay, ini macam double bottom pun boleh agak ni. Sebab dia sentuh kan. 1, 2, 3. Ni 1. Sekejap nak tunjuk. Ni dia turun turun sini, sentuh sini ni. Palm naik atas kan. Okay, double bottom kan boleh juga. Okay, kita delete sekejap. Double bottom dia akan naik sama tinggi. Macam mana dia drop, macam tu lah dia naik. So, kita ambil yang biasa saya buat tu. Round di bottom Orang kata ada mazhab. Mazhab tak mazhab. So far dia macam tu lah. Dia turun, dia akan naik. Tu lebih kurang. Kita prediction saja, tak semestinya tepat Kalau tepat tu memang saya kaya raya jutawan dengan senang-senang. Billionaire pun boleh lah. Kalau betul semua tepat kajian Kita predict saja. Kita predict. Tak ada masalah. Kita asah kita punya pengetahuan. Bagi cakap drawing 181. 1.3%. 181. Dia turun dalam 86%. Dia akan naik sama. Agak-agak lah tu. Dia 86. Degil lah dia. Kita tarik dia tak nak jadi. 86. Tengok kita stop dia dah naik ke atas sangat. 86. Allah. Tapi ni 183 pula. Oh, dia sangat degil ni. Okey. Tak apa. Apa tak nak? Saya jadi buat masa pula kat sini. Okay. So prediction harga boleh pergi area sini-sini lah RM1.95. Lebih kurang. Agak tepat lah di area dekat. Nampak tak? Dia punya ni sebelum resistance sebelum. So dia akan cari balik kat situ. Sekarang RM1.315. So dia akan pergi cari balik dekat sini. Area sini lah kita boleh kata lah dia akan cari balik dia punya high tu. Kalau ikut ni lah berapa banyak dia turun, macam tu lah dia akan naik. Cumanya sekarang ini cerita kalau kita swing lama. Sekarang ni yang terdekat ni dia boleh drop dulu kat kotak ni. Kalau nak kena dia bagi breakout betul-betul. Naik atas channel. Okay, tengok kat daily. Okay, untuk daily kita boleh tengok dekat sikit ni betulkan sikit-sikit. Mesti nampak ada jarak. Ada kebarangkali untuk turun tu masih ada. Okay. Kalau kita tengok dari segi, kita tengok ni tertanda kata yang kalau kita buat wave biasa, yang ni dia penurunan dia sebelum dia buat kenaikan yang tinggi ni. Ini dia punya low dia. So kita tarik ni Fibo retracement daripada point yang bawah dia nak naik sampai yang paling tinggi. Alright. So dia retrace dekat area startnya dekat sini 1.8. Kalau dia turun sampai paling teruk kat sini 78.60. Sekarang dia dekat 1.8, dia kena naik atas 1.285 untuk confirmation dia nak buat uptrend. Sekarang betul lah ni dia turun sampai dia punya Fibo 61.8. Area sini correction. So ada logik lah dia stop dekat sini dan dia akan start naik. Kalau tak berjaya dia akan cari ni 89 sen. Alright. So far nampak dia berehat dekat area sini 61.80. So kalau dia naik atas 50%, okey, cantik.
Alright, itu saja untuk counter big. Saya harap dapat faham sedikit-sedikit oversold overbought tu Siapa yang ada indikator tengoknya SMI tu Volcano dengan kolang itik tu yang hijau tu, ataupun boleh tengok je stosh yang mana-mana sama saja Dia buat bukit dekat atas tu dah sampai 80 ke atas tu, itu dah overbought lah Stosh. RSI 75 dah kena get ready lah, agak bahaya. Okey. Kalau dia dah sampai ke bawah stosh, ingat balik stosh tu apa benda? Ini ni. Ni. Kalau dia dah turun ni, kita tengok dia turun bawah 20. Okey, get ready. Mungkin dia akan buat reversal, tapi selalunya better tunggu dia naik balik atas 20 lah baru masuk. Itu sajalah dekat oversold, nak beli kat oversold betul bawah. Mana kita tahu dia nak turun bawah mana sampai kosong. Okey, boleh tunggu sampai kosong. Kalau dia nak turun sampai kosong ni, dia tak turun sampai kosong, dia turun sampai 11 saja. Nak selamat tunggu di atas 20. Baru ada counter tu dia akan buat kenaikan lah. Selalunya atas 20 dia cross up atas 20 tu dia dah okey lah Itu untuk menang berapa bit. Kalau nak menang banyak, kena tengok sekali atas MACD dah cross up ke. Okey, dekat atas dia dah buat traffic light ke? Kalau GBS saya dah buat traffic light siap-siap. Traffic light tu adalah EMA yang cross kan. Macam EMA biasa 7 cross up 21. Ataupun kita boleh guna 7 cross up 50 kan. 50 tu menunjukkan dia counter uptrend. Macam tu je lah Lain-lain tu kalau tengok GBS ni benda yang biasa. Cuma yang saya dah gabungkan. Saya dah gabungkan indi-indi tu. Okey, ikutkan biasa je lah ni. Ini adalah SMA 200. Maknanya counter sebenarnya uptrend. Okey, kalau kita swing setahun, naik je dia. Lihat yang orange ni 100. 100 tu 100 hari Dia betul-betul atas 100 ni. Maksudnya uptrend lah tu. Cuma 50 atau 50 belum. Yang atas biru tu belum lagi. Kalau nak counter yang kata kita nak swing macam midterm ke 2-3 bulan, kena atas 50 lah. Ni belum lagi ni Bukan nak kata tak boleh. Ada je orang yang swing atas SMA 200 lamba je dapat duit. Tapi betul ke kita sharp entry kat SMA 200? Tak kan, sekarang ni dekat EMA 100. So kita boleh refer EMA 100 ni lah sebagai support kita. Okey. Sebab tu saya dah buat dah EMA 100 untuk 100 hari, EMA 50, SMA 200. Ni fast EMA. Fast EMA sesuai lah untuk kita swing berapa minggu, berapa hari. Okey, apa beza dia time frame kalau kita guna kecil, dia cross up tetap berlaku Traffic light ni dekat minit-minit kecil, 15 minit. Tetap akan naik. Dia bukan masalah dia. Time frame berapa time frame berapa ikut suka kita lah. Kita ni scalping ke kita swing. Kalau kita jenis yang swing lama, tengoklah weekly apa benda untuk swing berapa bulan. Kalau kita jenis yang scalping, tengok cross up kat sini pun dah boleh buat duit Merah turun. Lepas tu dia di atas yang line putih ni, dia cross up buat traffic light, masuk je lah, dapat lah beberapa bit. Okay. Ni, traffic light dia turun terbalik ni. Orang merah duduk atas, hijau paling bawah. Ini dia terbalik. Kita perhati je dia. Bila masa merah ni nak cross up kuning. Okay, dia dah cross up. Beli je lah. Terutama dia atas ni. Atas apa ni? Line tengah MACD ni. Beli, tapi kena tengok RSI lah juga atas 50. Tengok volume ada. Ni ada volume. Logik lah harga tu naik. Ini kita nak masuk, okey dah cross up. Mana cross up tak naik pun. Dan tengok volume tak. Volume kena tengok juga. RSI 50 tak. MACD cross up tak. Stoch RSI cross up. Kalau dah semuanya cross ke atas, takkanlah harga tak naik-naik. Sebab harga dia cross tak cross tu, dia ikut pergerakan belian. Kalau semua beli, mobil average, harga orang beli, dia cross up ke atas tu, harga dah naik lah tu. Sedang naik. Beli je lah. Ni. Kalau dah semua cross up, ini cross up, ini cross up, ini cross up, ini hijau. Atas semua dah cross up, masuk je lah. Kalau yang ni, dindor-dindor yang ni cross up, tapi apa benda, yang ni turun bawah, yang ni pun ada kawah turun bawah, ni turun bawah, ni turun bawah, dia ni je tiba-tiba. Oh, susunan traffic light lah tu. Mana susunan traffic light? Susunan traffic light rapat macam ni. Biarlah jarak sikit. Maksudnya yang ni kita nampak je macam tak stable lagi. Yang ni nampak obvious
Turun cross up. Nampak dia mendongak ke atas. Ini tak nampak mendongak ke atas. RSI atas tu 50 ke? Yang ni yang lain turun. Ni. Katalah yang atas traffic nampak susunan traffic light tapi merapat bawah cross ke bawah. Janganlah masuk. Kita nak dia ni cross ke atas. Okay. Jadi cross ke atas. Yang ni ada hijau. RSI atas 50. ADX atas 25. Traffic light pula. Masuklah. Banyak sebab untuk masuk. Kalau ada satu sebab je untuk masuk. Lagi 3 sebab untuk tidak masuk. Semua cross ke bawah. Jangan masuk. Kalau semua positif. Semua positif suruh masuk. Masuk je lah. Jaga support. Ni support dah ada ni. Ini support dah ada ni. Kalau tak reti nak tengok yang ni. Padahal dah ada dah harga sini. Tengok ni. Sini ini sebenarnya bunda RM1.16 lah lebih kurang kan. RM1.15, RM1.14 sebab ini 15 minit. Berapa sangat harga dia nak berubah. Ini support kita juga ni. Kalau lilin ni. Dia drop bawah merah. Okey hati-hati. Takut dia junam. Ni dah junam. Kalau dia drop bawah kuning. Lagilah takut. Dia drop bawah hijau. Lagilah takut. Keluar lah. Okey dah asal lah. Okay, kita sampai sini saja. Hingga kita jumpa lagi. Siapa nak beli indikator sila PM saya di Telegram Game Borak Saham @Syahidah Asset. Okey kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.